Okey, kelas hari ini kita masuk bab baru, bab 8, daya dan tekanan. Okey, jadi bagi bahagian ni, yang pertama yang kita akan tengok ialah bahagian ni, iaitu tekanan dalam bendalia. Okey, jadi apa itu bendalia? Bendalia ialah sesuatu yang boleh mengalir. Okey, yang boleh mengalir daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bagi bendalia ni sebenarnya cecair lah. Air, macam air dia boleh mengalir, dan juga gas. Okey, gas juga boleh mengalir dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, jadi kita tengok konsep tekanan. Okey, tekanan dalam bendalia. Okey, kita tengok yang pertama gambar foto 8.1, iaitu gambar ni. Sebenarnya yang ni ialah apa? Yang ni sebenarnya yang ni adalah kita panggil sebagai jack. Okey, jack ke? Okey, di mana jack ini boleh diguna biasanya untuk kalau kita nak ubah, sebagai contoh kalau tayar kita pancit. Okey, jadi kita kalau nak tukar yang tayar ganti tu, kita kena guna jack ini untuk meninggikan kereta itu. Jadi kita baru boleh ubah, ataupun kita boleh tukar, tukar tayar itu. Okey, jadi alat ini beroperasi berdasarkan kesan tekanan dalam bendalia dalam satu sistem tertutup. Okey, jadi seperti istilahnya sistem tertutup, maksudnya yang tertutup lah. Maksudnya tak boleh masuk. Okey, sistem tertutup merupakan satu sistem fizikal di mana jirim di sini ialah bendalia ni tidak dapat masuk ataupun keluar daripada sistem. Jadi kita panggil sistem tertutup. Tak boleh masuk, tak boleh keluar dah. Okey. Okey, berdasarkan raja ni kita tengok bawah. Okey, sebagai contoh yang ni kalau kita isi satu botol, kalau kamu tengok gambar A. Okey, kalau kita isi botol yang penuh dengan air dan kita tebuk lubang, okey, 3 tempat, 3 lubang ni, dan air akan pancut keluar. Yang kita nampak air akan mengalir keluar, okey, akan pancut keluar. Okey, dan kita dapati kalau dia adalah di sini, katakan ini titik A yang paling tinggi sekali, sebenarnya air yang dia pancut itu melalui satu jarak iaitu X yang pendek. Okey, tapi kalau dia semakin bawah, katakan titik yang paling bawah ni, katakan ini titik C. Okey, kamu dapati dia akan pancut paling jauh sekali. Okey, yang ni sebab tekanan lah. Kalau kamu berada di A, tekanannya rendah. Kalau kamu semakin dalam, tekanannya semakin tinggi. Okey, jadi kita nampak dia lebih jauh. Okey, bagi B, okey, dengan guna alat yang sama tadi, cuma kita kenakan tekanan, iaitu kamu guna tangan kamu tekan ke atas badan botol itu. Okey, jadi kita dapati air akan memancut keluar lebih jauh, okey, dengan lebih laju, iaitu kalau kita tengok dia masih sama titik yang paling rendah, dia pancut paling jauh sekali, sama juga macam tadi. Okey, cuma tak, kalau kita tengok jarak ni dia sudah tambahlah, tadi yang ni saja. Okey, sekarang ni dia sudah lebih jauh lagi. Dan bukan titik ini saja lebih jauh, titik yang lain pun sudah lebih jauh. Tadi X ini pendek, tapi ini pun jadi lebih jauh. Jadi maksudnya setiap satu titik itu akan mengalami tekanan yang lebih tinggi sebab air dipancut lebih jauh kalau banding dengan A. A kita tak buat apa-apa. Okey, B kita sudah kenakan tekanan ke atas bendalia ni. Okey, jadi apa yang kita nampak di sini, kalau kita kenakan tekanan tambahan ke atas air itu, maka tekanan waktu kamu tekan air di sini, okey, kalau kita kenakan tekanan sini, nampaknya tekanan itu akan pindah ke tempat yang lain. Jadi menyebabkan tekanan tambahan dikenakan ke atas air. Okey, jadi kita ada tekanan tambahan di sini. Jadi tekanan tambahan sini kita nampak air akan pancut lebih jauh. Okey. Jadi tekanan itu maksudnya yang kita nampak ni, kalau kamu tekan di sini, okey, tekanan itu tak akan kekal di sini, dia akan dipindah melalui cecair ke tempat-tempat yang lain. Okey, jadi ini yang kita nampak bagi eksperimen ringkas ni.
Okey, jadi bagi bahagian ni kita akan tengok satu prinsip yang kita panggil sebagai prinsip Pascal, iaitu prinsip Pascal ni menyatakan bahawa penyebaran tekanan, maksudnya tekanan itu boleh disebar, boleh dipindah. Okey, yang dikenakan pada suatu cecair, okey, benda liar seperti yang cikgu kata tadi, benda liar ni sesuatu yang boleh mengalir seperti cecair ataupun gas dalam sistem tertutup. Okey, maksudnya sistem tertutup ni air tak boleh masuk atau keluar adalah secara seragam. Maksudnya kalau kita pindah tekanan tu akan pi semua tempat dengan seragam, maksudnya sama. Okey, pada keseluruhan benda liar tersebut dan ke semua arah. Okey, maksudnya tekanan yang dikena tu bukannya atas tinggi sikit, sebagai contoh ni bawah ni kurang, tak. Dia adalah seragam ke semua tempat. Okey, ke semua tempat secara seragam. Okey, dan untuk ini kita boleh jalankan satu aktiviti yang ringkas. Okey, seperti yang kita tengok aktiviti yang seterusnya, iaitu kalau kita tengok aktiviti ini kita gunakan satu kelalang. Okey, yang ni satu kelalang. Okey, tapi kelalang ni berliang halus, maksudnya dia ada lubang. Okey, dia ada lubang-lubang kecil. Jadi kita rendamkan dia dalam air dan kita tarik ombor ni, ini ombor, kita tarik ombor ni ke atas. Jadi apa yang berlaku ialah air akan mengalir masuk. Okey, air masuk dan dalam sini akan isi dengan air. Jadi raja 8.2 ni ialah kita cuba nak isi air ke dalam kelalang ini. Okey, jadi selepas gambar raja 8.3 ialah selepas kita isi kelalang itu dengan air. Jadi tadi kita sudah tarik, jadi ombor ini akan naik ke atas seperti yang kamu nampak, dia sudah ada kat sini. Okey, dan sekarang apa yang kita nampak, air sudah penuh dan sekarang ni kita tolak ombor ke dalam pula. Jadi kalau kita tolak ombor ke dalam, maksudnya kita akan kenakan tekanan ke atas air, tapi tekanan itu tak akan kekal di sini, dia boleh dipindah. Jadi yang ni adalah prinsip Pascal, iaitu dia kata tekanan itu boleh disebar ataupun dipindah ke semua arah dengan seragam. Jadi dia akan pindah ke semua arah, semua akan terkenakan tekanan. Jadi sini semua ada tekanan, kita pindah semua tekanan. Jadi apa yang kita nampak ialah air akan pancut keluar. Okey, sini akan air pancut keluar dan kamu nampak semua tempat pun akan mengalir keluar, semua lubang itu. Bukannya lubang atas saja ataupun lubang bawah, semua. Jadi itu yang kita kata mengikut prinsip Pascal, iaitu tekanan itu boleh disebar melalui benda liar ke semua arah dan seragam. Seragam maksudnya kita nampak air itu dipancut keluar dengan kelajuan yang sama, bukan atas laju sikit ataupun bawah laju sikit. Okey, jadi ini adalah eksperimen yang kita boleh membuktikan prinsip Pascal. Okey, kita tengok sambung yang berkaitan dengan prinsip Pascal, iaitu prinsip Pascal ni lazimnya diaplikasikan, digunakan dalam kehidupan harian seperti dalam operasi sistem hidrolik. Okey, jadi apa itu sistem hidrolik? Kita tengok seterusnya. Prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan, iaitu bagi sistem hidrolik ini kita gunakan prinsip Pascal, iaitu kita boleh pindah ataupun sebarkan tekanan itu ke semua arah. Okey, jadi dia kata berdasarkan prinsip Pascal lah. Okey, sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat. Okey, dia boleh bantu kita, boleh mengurangkan beban kita seperti menghasilkan daya output, daya yang besar untuk mengangkat sesuatu yang berat. Maksudnya dengan badan kita, mungkin kita tak larat lah, kita nak angkat seorang. Jadi dia boleh bantu kita. Sebagai contoh yang tadi kamu tengok yang jack tadi, okay, iaitu jack hidrolik. Okay, iaitu kita kalau wanita pun, perempuan, dia pun sanggup boleh tukar tayar yang pancet itu. Dia boleh tukar tayar ganti itu. Okay. Perhatikan dan fahamkan contoh berikut. Sebagai contoh, kita tengok bawah. Okey, jadi bagi sistem ni, okey, ini ialah sistem hidrolik. Okey, yang kita akan gunakan prinsip Pascal tadi.
Okey, iaitu kita ada dua tempat. Satu ialah ombor yang kecil di sini. Satu lagi ialah ombor yang lebih besar. Okey, jadi kamu nampak ini tempat ini lebih besar, ini kecil. Luas ni hanya 2 cm persegi. Luas ombor besar ni lebih besar, sudah berapa? 100, iaitu 50 kali ganda. Okey, sangat besar. Dan bagi dua bahagian ni, yang ombor kecil ni adalah tempat kita kenakan daya, iaitu kita tekan ke bawah, kita kenakan daya. Okey, kenakan daya. Dan beban sesuatu yang lebih berat macam kereta tadi, kita akan letak di bahagian ombor besar sebab dia boleh hasil daya yang besar untuk menyokong ataupun menaikkan beban ini. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini, kalau kamu tekan di sini, okey, kalau kita kenakan daya, kita tekan ke bawah, maka di sini akan dikenakan tekanan. Okey, cecair ni akan dikenakan tekanan, dan mengikut prinsip Pascal, tekanan itu boleh dipindah. Jadi tekanan dia boleh dipindah. Jadi kalau kamu tengok, dia akan pindah ke semua arah, bukan sini aja, dia akan pergi semua arah. Semua arah, dan akhirnya dia akan dipindah sampai ke sini. Okey, jadi akan dipindah. Jadi apa yang kita kenakan tekanan di sini akhirnya akan pindah ke sebelah sini. Jadi kita kata pindah. Jadi kalau kita pindah rumah, katakan kalau kamu bawa perabot kamu, cushion kamu, perabot kamu. Okey, kalau kamu bawa perabot kamu ataupun katil kamu. Okey, jadi kalau kamu pindah ke sini, kamu akan dapat katil yang sama. Bukannya dia akan ubah. Jadi apa yang kita tengok di sini ialah tekanan tu dipindah, maksudnya bukan jadi lebih besar ataupun jadi lebih kecil, tapi dia adalah dipindah. Maksudnya tekanan yang ada di sini, tekanan di sini akan sama dengan tekanan di sebelah ombor yang besar. Jadi ini ialah konsep prinsip Pascal. Dan kita tengok ini, benda dia yang lazim ataupun biasa digunakan ialah air ataupun minyak. Sebenarnya yang lazim ialah minyak lah. Okey. Okey, sebab minyak itu dia lebih licin. Okey, dia akan kurangkan daya geseran. Okey, jadi kita boleh guna air ataupun minyak. Dan kenapa kita guna dua ni? Kita tak guna gas. Okey, sebab air ataupun minyak ni diguna kerana tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia boleh ikut bentuk bekas tu dan tidak boleh dimampatkan. Okey, mampat maksudnya kalau kamu guna sekeping ataupun satu span yang kamu boleh nak cuci kereta ke sebagainya span. Kalau kamu tekan ke bawah, kamu dapati span itu akan dimampatkan macam ni. Bentuknya sudah tukar. Okey, kalau kamu tekan. Okey, jadi ini yang kita kata boleh dimampat. Tapi bagi cecair ini, dia tidak boleh dimampat. Macam kayu, besi, semua itu tak boleh dimampat. Okay, jadi maksudnya bentuknya akan kekal. Kalau macam span ini, okay, yang span ni kalau kamu tekan, dia sudah ubah bentuk. Dia akan jadi lebih kecil dah. Okay, jadi ini adalah kenapa kita guna air ataupun minyak. Okay, jadi seperti yang tadi kita dah tengok tadi, cikgu dah terang. Okay, iaitu mengikut prinsip Pascal ni, tekanan ini boleh dipindah. Dan cikgu bagi contoh, kalau kamu pindah sesuatu benda, okay, katil, kamu pindah katil kamu, selepas pindah rumah, katil kamu masih sama. Jadi maksudnya benda yang sama, kita pindah saja. Jadi dengan itu, kalau kita tengok persamaan yang seterusnya, jadi mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh ombor kecil adalah sama. Okay, tekanan itu hanya pindah saja. Okay, sama dengan tekanan. Jadi apa yang kita boleh tulis di sini, tekanan yang kita kenakan pada ombor kecil akan dipindah. Jadi tekanan bagi ombor yang besar adalah sama. Jadi kita kata sama sebab dia pindah saja. Dan kita dah belajar sebelum ni, tekanan ialah kita boleh guna formula daya bahagi luas. Jadi daya yang kita kena pada ombor kecil tadi iaitu 10 Newton bahagi dengan luas dia 2 saja akan sama dengan daya output. Daya yang kita hasil di ombor besar kita tak tahu berapa.
tapi kita ada luas ombak besar 100. Jadi kita seterusnya daripada ini yang bahagi, okey, kita pindah ke sini akan jadi darab. Okey, jadi kamu nampak 10 akan darab dengan 100. Okey, 10 darab 100 bahagi dengan 2 balik. Jadi kita dapat daya input dan daya output. Jadi daya output yang kita dapat tu adalah 500 Newton. Okey, kamu hanya kenakan daya 10 Newton saja, kamu sudah boleh hasil 50 kali ganda daya itu. Okey, dengan yang contoh tadi. Jadi kalau kita tengok ni, kita kena 10 Newton saja, tapi kita boleh hasilkan satu daya yang tolak ataupun sokong beban ni sebanyak 500 Newton. Okey, daya yang begitu besar boleh dihasilkan. Dengan itu, kalau kita tengok tadi, okey, iaitu jack ya, seperti gambar raja yang awal-awal kamu nampak tadi, kita boleh gunakan jack ini untuk kita nak kita nak tukar, okey, tayar itu. Okey, jadi sistem hidrolik dioperasikan untuk melakukan kerja berat, okey, dengan menggunakan daya yang kecil. Kita guna daya kecil, kita boleh buat kerja ataupun kita boleh angkat sesuatu yang berat. Okey, 3 contoh aplikasi prinsip Pascal ialah jack. Okey, yang tadi ini ialah jack. Okey, brake kenderaan kita akan tengok nanti, dan kerusi rawatan gigi. Okey, kita akan tengok jack dulu. Okey, bahagian pertama. Okey, bagi sistem jack hidrolik ni seperti lebih kurang sama yang tadi. Kita ada ombak yang kecil, iaitu nanti kita akan kenakan daya pada ombak kecil, dan nanti kita boleh angkat sebab kita boleh hasilkan daya yang besar di ombak yang besar. Ini ombak besar. Okey, ini ombak besar. Okey, ini adalah takungan cecair yang kita boleh tangki lah, kita panggil macam tangki ya, yang kita boleh isi cecair itu, biasanya minyak. Okey, lepas tu kita ada injek. Nanti kita injek ni sebenarnya sini pada dasar injek ya. Okey, injek ni sebenarnya adalah macam kita ada one way. Okey, kalau kamu pergi dekat jalan raya, dia ada tunjuk okey one way, maksudnya boleh masuk saja ataupun tak boleh patah balik ya. Jadi ini one way, maksudnya dia adalah satu tempat di mana cecair itu boleh masuk satu arah saja. Okey, one way ya, satu arah saja. Okey, iaitu kita tengok jack ni di muka surat yang seterusnya. Okey, iaitu dia bagi penerangan yang sangat jelas. Okey, kita cikgu terang melalui gambar raja ni. Okey, kita tengok gambar raja yang jack hidrolik ni. Okey, di mana yang pertama dulu, kita tengok langkah pertama dulu. Tuas ditolak ke bawah, iaitu pemegang ni, tuas ni kita tolak ke bawah, dan waktu kita tolak ke bawah, kita dapati ombak ni juga akan ditolak ke bawah. Maksudnya dia akan kenakan satu daya ke bawah. Jadi tekanan akan dipindah ataupun dihasil di sini dulu, lepas tu dia akan dipindah. Jadi ombak kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Jadi kamu tolak ke bawah, sini akan dikenakan dengan tekanan dulu. Jadi tekanan tu akan pindah ke semua arah sampai akhirnya ke ombak besar ni lah. Dan waktu dia tekan ke bawah, kita dapati pintu ni. Sebagai contoh, kalau cikgu besarkan pintu, dia ada bahagian sini ya, iaitu dia ada pipe ke tepi sini. Nanti saya terangkan yang tu. Lepas tu dia ada satu pintu injek. Okey, jadi kalau kita kenakan tekanan ke bawah, injek ni akan tekan rapat ke pipe di sini. Maka maksudnya air di sini tak boleh masuk sini. Okey, tak boleh masuk. Jadi kita panggil ni injek lah. Jadi kalau air ni, tekanan tu ataupun air tu tak boleh masuk ke sini, maka dia tak ada jalan lain, dia akan jalan sini saja. Sini tak boleh. Okey, dia akan jalan sini. Lepas tu kamu tengok ini injek akan terbuka. Sebab kalau kamu tengok bahagian sini, pipe di sini macam ni, lepas tu injek dia macam ni. Jadi sekarang ni kalau dia ada air ditekan ke sini, injek ni akan terbuka. Seperti yang kamu nampak ni lah, dia akan ditolak, dia akan buka,
dan cecair itu akan sampai ke sini dan dia akan kenakan daya ke atas beban ni, dan beban ni akan ditinggikan ataupun diangkat. Jadi nombor 3 itu cecair memindahkan tekanan ke ombak besar berbeban lalu menolaknya ke atas. Jadi kita dapat dia naik ke atas dan bomba besar ini naiklah, kita nampak ni. Kalau di sini dia sekarang ni sudah naik tinggi sikit. Beban pun lebih tinggi dah, macam ni dah. Okey, jadi ini adalah waktu kita tolak ke bawah. Okey, lepas tu bahagian seterusnya mengekalkan ketinggian atau kedudukan ombak. Okey, kita tengok apa pula. Tadi kita tolak tuas ni ke bawah. Okey, sekarang ni kita akan tolak dia ke atas pula. Okey, kita akan tarik ke atas. Jadi kalau kita tolak dia ke atas, ombak ini, ombak kecil ni juga akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas. Dan kalau dia tadi ada di sini, kalau dia naik ke atas, katakan di sini, sekarang ni dia sudah naik ke sini, maka dia ada ruang yang kosong, yang tak ada minyak ataupun air itu. Jadi kita kena masukkan ataupun kita kena ganti masuk cecair itu. Okey. Jadi dari mana datangnya? Jadi kalau kamu tarik tuas ni ke atas, maka apa yang berlaku ialah dia akan hasilkan ruang udara di sini dan tekanan di sini akan jadi rendah di dalam tu. Jadi tekanan di dalam itu waktu rendah, maka di sini ada udara ni dan bersama dengan cecair, maka dia akan hasilkan tekanan yang lebih tinggi dan dia akan tolak injak ni terbuka. Dan kalau injak ni terbuka, maka tangki takungan cecair, tangki ni airnya akan mengalir masuk dan dia akan isi cecair di sini. Okey, sampai dia penuh. Okey, maksudnya ini akan terbuka. Okey. Okey, jadi kalau dia terbuka, maksudnya kita sudah boleh tambahlah cecair. Okey, maksudnya dia tak ada udara. Dia akan tambah air dari sini. Jadi takungan di sini akan kurang lah, air di sini akan kurang lah. Okey. Okey, jadi ini yang kedua. Jadi tuas ditolak ke atas, cecair dari takungan mengalir ke bawah, ombak kecil melalui injek A yang terbuka. Okey, yang tadi yang terbuka. Okey, lepas tu tekanan cecair yang tetap dikenakan, sebab kalau walaupun tadi kita kata sini ada ruang, okey, jadi cecair di sini tak akan masuk, tak boleh ganti ataupun tambah cecair itu. Sebab apa? Injak B ni sudah tutup. Okey, jadi dia ada tekanan, okey, daripada beban ni, jadi dia akan tolak ini tertutup. Jadi maksudnya air tak boleh patah balik. Okey, jadi yang ni yang injak B. Okey, tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombak besar dan mengekalkan kedudukan. Maksudnya kalau cecair tak boleh mai kat sini, maka dia tak akan turun. Jadi maksudnya beban yang kita angkat tadi tak akan turun walaupun kita tolak tuas tu ke atas. Okey, sebab waktu kita tolak ke atas, takungan di sini akan ganti tempat ruang kosong. Okey, jadi ini tak jejas. Okey, ini masih kekal tinggi. Okey, kedudukan ombak besar dikekalkan. Okey, lepas tu yang seterusnya kita akan ulang. Okey, selepas dia naik ke atas, okey, kita akan ulang balik langkah yang pertama. Kita akan tolak ke bawah macam tadi. Okey, tadi dah naik kan. Okey, jadi ini langkah pertama. Lepas tu kita pergi langkah kedua sebab kita tolak tuas tu ke atas. Okey, kita tolak dia ke atas. Lepas tu kita akan ulang, kita tolak dia ke bawah. Ini ulang balik, nombor 3 dah. Kita tolak dia ke bawah. Kita dapati ombak ni semakin naik. Okey, semakin naik. Lepas tu kita ulang balik, ini nombor 4. Jadi apa yang kalau kita ulang-ulang proses ni 1 ke 2, lepas tu 3 ke 4, kita dapati ombak ataupun beban di sini akan semakin tinggi. Okay, semakin tinggi, semakin naik. Jadi maksudnya dia naik bukan sekali saja, kita ulang-ulang, dia semakin tinggi, semakin tinggi. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita tengok yang C. Okey, iaitu selepas tu kamu, okey, katakan yang macam jack tadi ya, kamu dah angkat tinggi, cukup tinggi dah. Okey, kamu sudah boleh tukar
tayar kamu. Okey, lepas siap pasang tayar yang baru ataupun spare tayar itu, kamu nak turunkan kereta itu balik semula. Okey, jadi kita boleh gerak dah kereta tu. Okey, kita nak turunkan dia. Jadi ini yang C, menurunkan ombak besar. Sekarang kita nak turunkan ombak. Maksudnya tadi kita sudah naik tinggi dah. Okey. Okey, sekarang kita dah tukar, kita nak dia turun balik. Okey, ke tempat asal. Jadi apa yang kita kena buat ialah injak pelepas terbuka. Jadi kini ada satu injak pelepas. Okey, kalau kamu tengok ni, injak pelepas ialah macam dia tadi cikgu kata, injak ni macam one way, dia boleh bagi satu arah saja. Jadi tadi sebelum ni semua yang kita tengok tadi ini adalah tertutup. Kita tak boleh buka. Okey, kita tak boleh buka. Sekarang ni waktu kita nak turunkan dia baru kita buka. Kalau kita buka, apa yang berlaku ialah cahaya di sini akan mengalir balik. Sebab tadi ini pintu ni sudah buka, okey, cahaya boleh mengalir. Sini masih tutup lah, sini tak boleh, dia tak boleh main sini. Jadi dia akan gerak ke sini dan dia akan sampai ke tangki balik. Okey, tangki balik ya. Okey, lepas tu kita nampak ombak besar ni sudah boleh diturunkan. Okey, jadi ini adalah cara kita nak turunkan dia. Okey, tadi dah habis jack hidrolik. Okey, sekarang kita tengok ke aplikasi yang kedua, iaitu sistem brake hidrolik. Okey, sistem brake hidrolik, okey, yang digunakan dalam kenderaan. Okey, brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan, okey, ataupun menghentikan kenderaan beroda seperti kereta. Okey, yang kita gunakan sistem brake hidrolik. Okey, kita tengok sistem brake hidrolik ini. Yang kita tengah dulu, ini adalah pedal brake. Okey, yang kalau kamu tekan brake ini, okey, guna kaki kamu tekan. Jadi kalau kamu tolak pedal ni ke dalam, sebenarnya kamu juga menolak ombak yang kecil ni yang kita panggil ombak utama. Okey, jadi kamu akan tekan ke sini. Jadi cahaya di dalam itu kalau kamu tolak, jadi apa yang berlaku ialah cahaya ataupun minyak brake di dalam itu dia akan memindahkan tekanan sampailah ke brake bahagian depan. Okey, iaitu kita panggil brake cakra. Okey, pada roda depan. Okey, jadi apa yang berlaku ialah tekanan itu dipindah, jadi dia akan tolak ombak ini ke dalam, dan ini juga cahaya di sini akan juga tolak ombak ke sini. Jadi mereka kedua-dua silinder ni akan mengapit ya, maksudnya dia tekan ke atas pack brake ini. Pack brake ini akan menekan kepada bahagian tengah yang kita panggil sebagai cakra. Okey, brake cakra di depan ni. Ini brake cakra. Okey, jadi dia tekan, maka dia akan semakin diperlahankan sebab geseran. Jadi kita dapati piring keluri dipasang pada roda depan. Jadi kita dapati kita boleh memperlahankan roda itu. Okey, pada masa yang sama, ini ialah bahagian depan, bahagian roda depan. Pada bahagian-bahagian yang sama juga dia akan mengalami tekanan itu akan dipindah ke roda belakang, di mana kita ada brake gelendong di belakang tu, iaitu ini ialah bahagian yang kamu nampak di sini. Yang ni ombak ini akan menolak, okey, sebab tekanan mai ke sini dia akan tolak. Okey, di mana kita dapati kasut brake ni akan mengapit ke atas gelendong. Gelendong ialah bahagian ni. Ini gelendong. Okey, jadi mereka akan tekan ke atas gelendong. Okey, jadi sama juga geseran terhasil dan roda itu akan semakin perlahan. Okey, jadi kamu boleh tengok penerangan dia melalui jadual di bawah lah, iaitu akhirnya dia akan hasilkan daya geseran yang besar antara brake itu, okey, brake getah brake itu dengan sama ada cakra ataupun gelendong. Okey, jadi yang ni bahagian sistem brake hidrolik. Dan yang terakhir, yang kalau kamu pergi dekat dentist, okey, yang kamu tengok rawatan gigi,
Jadi kita ada kerusi ni, yang kamu nampak kerusi ni sebenarnya boleh dinaik ataupun diturunkan. Okey, mengikut ketinggian dentis itulah. Okey, jadi konsepnya sama juga. Okey, iaitu melalui prinsip Pascal, pemindahan tekanan. Okey, jadi kalau kamu nak tengok lebih lanjut, kamu boleh pergi dekat website ini. Okey, jadi konsepnya sama berkaitan prinsip Pascal. Okay, jadi kita dah habis dah untuk bahagian 8.1, iaitu prinsip Pascal, iaitu pemindahan tekanan melalui benda lia.